Okay, good morning. So I would like to teach you today about rate of reaction. Okay, bab ni antara yang paling simple. Okay, so every bab, apa yang saya akan terapkan adalah you need to know satu benda yang paling penting dalam dunia, which is definition. Okay, definisi. So why definisi is very important? Sebab bila kita nak tahu soalan, bila kita nak jawab soalan, you mesti tahu this one bad boys first. Kalau tak tahu, you tak boleh jawab. Okay. So, sir, macam mana nak tahu definisi? Kalau kadang tindak balas, saya tak tahu lah, saya tak ingat. Okay, ini saya nak ajar. So, contoh, bila tak ingat, tulis je A tambah B menghasilkan C. Okay, kita nak generate definisi ni, kita nak generate definition ni, tapi saya tak tahu macam nak goreng. Okay, macam mana awak nak goreng adalah kita tengok tindak balas kosong ini. So A plus B ni apa? A plus B ni adalah reactant. Okay, reactant ataupun dalam bahasa Melayu ni adalah bahan tindak balas lah, bahan tindak balas. So C ni apa? C ni adalah produk, ataupun kita panggil dia bahan produk bahasa Melayu apa? Hasil. Hasil tindak balas. Okay, so what will happen is that bila dalam tindak balas A dan B ni kita buat apa? Kita guna ataupun kita use. Okay, C ni kita apa? Kita nak produce. Betul tak? So from this word, so you generate your definition. So what is definitions of ROR again? ROR is stand for rate of reaction, ya. So what is definition for ROR? Guna yang ini. Okay, the amounts of reactant kita buat apa? We use ataupun produk kita buat apa? The amounts of product kita buat apa dengan produk? Hasilkan. Products produce in the reaction. Okay, in the reaction. Okay, tapi please bear in mind, dapat markah tak? Tak. Kenapa? Sebab tak lengkap. Okay, sebab tak lengkap. Kenapa? Apa yang tertinggal, sir? So bila kita kata pasal rate of reaction, rate here means time ataupun masa. Okay, so apa yang awak tertinggal like sini adalah with time. Okay, and then you get the correct answer. Faham tak maksud saya? Okay, saya ulang, ya. Bila kita kata pasal rate of reaction, benda paling pertama yang awak kena ingat adalah definitions of it. So tak nak ingat, tak apa, kena ingat A tambah B jadi C. Kenapa? Kita nak extract. Apa extract? Kita nak keluarkan apa? Information. So daripada tindak balas ini kita keluarkan, oh sir, saya tahu A tambah B ni adalah reactant, C ni adalah produk, sir. So A plus B ni kita buat apa? Kita guna. So produk ni kita buat apa, sir? Kita produce back. So that's why kita dapat the amounts of reactant used, the amounts of product produced in reaction with time, and then you got the correct answer. Faham tak? Okay, faham ya setakat ni? Kalau tak faham, sila tengok balik. Okay, so as we move on, so perkara yang kedua awak kena ingat adalah types of reaction. Okay, type of reaction. Okay, so tak nak ingat lah, sir, macam mana ni? Semua benda tak nak ingat kan? Okay, tengok balik. Rate. What is rate? Rate main dengan masa. So bila kita main dengan masa ada dua je, anak. Masa pertama, masa laju ataupun fast. Masa kedua, masa slow ataupun perlahan. Sorry ya, saya campur bahasa sebab ada student saya yang belajar bahasa Melayu, ada student saya yang belajar bahasa Inggeris. Jadi I need to mix some languages. Okay, tak apa kan? So I think you all dah jadi belaka.
Sorry for the bad noise. Okay, and yeah, so see here, ada dua jenis, satu laju dan satu perlahan. Apa nak buat dengan perlahan dengan laju ni, saya tak faham. Okay, ni ilmu dia. So type of reaction, okay, ambil yang ni, ambil yang ni. So kita ada dua jenis reaction. Kita ada fast reaction and then kita ada slow reaction. Okay, kita ada dua je. Sebab apa kita main dengan masa? Masa ada dua jenis, satu laju, satu perlahan. Okay, so contoh fast reaction. Fast reaction ni macam mana sir? So bila kita kata pasal fast reaction adalah tindak balas ataupun a reaction that occur in the short periods of time. Contohnya apa sir? Contohnya adalah what? The combustion. So ni kita ambil combustions of magnesium tape. So macam mana kita nak tahu ni? So contohlah, saya ada satu balang, kita isi dengan oksigen, betul? So kita letak pita magnesium. What will happen to this bad boys? Dia akan burn sebab dia react dengan oksigen. Okay, it happen like fast lah, sangat cepat. Jadi bila sangat cepat, so kita consider dia sebagai a fast reaction lah. Kita consider sebagai reaction yang laju. Okay, contoh equation dia adalah mg, sorry, tak nampak pula tulisan ni. Okay, kita tulis dia sebagai mg plus O2 2mgo. Balance tak balance, tak dua kat sini. Okay, so ini equation dia. So awak dah boleh agak dah kan slow reaction macam mana? So slow reaction is that a reaction occurs in long periods of time. Okay, so bila slow reaction ni contohnya apa? Kita ada fermentation ataupun kita panggil sebagai penapaian. Penapaian ni ambil masa. Contoh awak buat tapai, kita buat tapai. So tapai ni dia perlukan dalam a few days untuk baru kita boleh makan kan, apa contohlah makan. Okey, apa sebenarnya yang terjadi dalam tapai ni? Tapai ni kita ada glukos ataupun kita panggil sebagai C6H12O6. So dia akan turn into 2C2H6. Kalau tak salah saya kita panggil sebagai ethanol ataupun alkohol lah, nanti awak akan belajar. So glukos jadi alkohol. So ni sangat tindak balas yang sangat perlahan, di mana produk dia terhasil sangat lambat dan dia punya reaktan sangat perlahan digunakan. Sama juga macam yang ini. Ini sangat cepat digunakan menghasilkan ini. Faham tak? So kita boleh relate dah dengan definisi. Apa tak? So by just remember this, and then you can answer this thing, you can answer these things, and then you can answer this thing. Nampak tak? That's how easy rates of reaction. Easy peasy lemon squeezy, isn't it? Okay, kita move on into the next topic, which is what we call as the formula.